بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربيين والأولياء والعلماء الله الصالحين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم كلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر الطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu, dapat sama-sama kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi, lebih lagi hajat ukhrawi. Saya mengingatkan diri saya dan abang-abang kakak-kakak yang belum berniat i'tikaf, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf. Mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita dalam rumah Allah ini akan dilipat gandakan ganjaran dan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan ambil muka surat 143 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. 143 ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. Kita masih lagi dalam membicarakan ayat yang berkaitan dengan taubat, berkaitan dengan peluang, ruang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hamba yang dicipta oleh Allah. Sekiranya kita melakukan kesalahan, dosa, maksiat,
Maka ayat-ayat yang kita dah ambil dan akan ambil, yang dah kita kongsi dan akan kita kongsi, menceritakan kepada kita bahawa rahmat Allah sangat luas. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersedia mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga disebut dalam sebuah hadis yang masyhur, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al lail hatta tatra asy-syams min maghribiha min masyriqiha maghrib maghribiha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda, Allah membentangkan tangannya, isyarat menunjukkan kepada kita bahawa Allah bersedia memaafkan kita, seolah-olah macam seseorang yang membentangkan tangannya. Allah membentangkan tangannya untuk memberi kemaafan kepada mereka yang melakukan kesalahan di waktu malam. Allah membentangkan tangannya waktu malam untuk menerima taubat, istighfar, permohonan ampun daripada hambanya yang melakukan kesalahan di waktu siang. Allah menghamparkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan di waktu malam. Dan keadaan ini berpanjangan sehinggalah matahari naik dari sebelah barat, hatta tatra syammin maghribiha, sehingga matahari naik daripada sebelah barat. Mana pengampunan Allah Ta'ala ni berpanjangan. Maka sebab itulah di dalam Islam tidak ada istilah putus asa. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan sekali-kali kita putus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah ni mengampuni semua dosa. Apa jua jenis dosa, kesalahan, maksiat yang dilakukan oleh hamba, Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya, dengan sifat Rahman, Rahim, Ghafur, Allah bersedia memberi pengampunan dan kemaafan kepada hamba-hambanya. Maka sebab itulah jangan kita berasa tidak ada peluang, tidak ada ruang bila kita melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok sini ayat yang ke-26 dia ada surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah mau menjelaskan hukum-hukumnya kepada kamu dan menunjukkan kepada kamu peraturan-peraturan yang baik yang diikuti oleh orang-orang mukmin sebelum kamu, serta menerima taubat kamu, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di dalam Islam ada peraturan disebut sebagai syariah. Disebut sebagai syariah. Apa makna syariah? Peraturan, undang-undang, hukum hakam. Di mana Allah sebagai pencipta manusia, Allah Ta'ala sangat-sangat mengetahui keadaan manusia. Dan di antara benda yang diperlukan oleh manusia ialah peraturan. Manusia perlu kepada peraturan. Sekiranya manusia tidak mempunyai peraturan, tidak mengikut peraturan, maka akan jadi kucar kacir. Sebagai contoh, Simpang 4 tu, kalau traffic light matilah, bagaimana keadaan kereta? Tong-tang, bunyi rendah hon. Pasal apa? Masing-masing nak jalan. Maka dengan ada peraturan, hijau beri jalan, merah kena berhenti, maka akan tersusun perjalanan manusia. Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada manusia ini peraturan, hukum hakam. Di sana ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, ada hukum makruh, dan ada hukum haram. Ini peraturan yang mengikat manusia.
Jadi apabila manusia nak buat suatu benda, dia kena tengok di sisi hukum, bukan pakai langgak je, bukan pakai tibai je. Dia kena tengok hukum hakam. Kerana kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu ikut peraturan dan hukum hakam yang disediakan oleh Allah, bukan kita ikut hawa nafsu kita, bukan kita ikut sedap hati kita. Benda-benda yang telah ditetapkan oleh Allah hukum hakam, maka kita kena ikut. Adapun benda yang tidak ditetapkan oleh Allah hukum hakam, maka ianya berdasarkan kepada peraturan hukum hakam yang diletakkan oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh penguasa. Dan yang lain kita sendiri yang tetapkan. Sekiranya benda tu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, ataupun tidak ada hukum yang jelas dan terang, maka kita sendiri dibenarkan untuk buat peraturan. Sebagai contoh, mak buat peraturan di dapur, siapa-siapa yang makan nasi, angkat pinggan dia, boleh singki, ataupun angkat pinggan dia, bawa pergi ke dapur, basuh sendiri. Itu peraturan, hukum, undang-undang. Boleh tak boleh buat itu? Boleh. Kenapa? Kerana peraturan dan hukum serta undang-undang ni tidak ada secara zahir jelas ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada benda yang Allah Taala pulangkan benda tu kepada manusia. Allah pulangkan benda tu kepada kemaslahatan manusia. Maka sebab itulah kerajaan ataupun pemerintah bila nak menetapkan satu hukuman, maka dia akan mengambil kira kebaikan ataupun kita kata keperluan manusia atau keperluan rakyat. Macam kita sekarang kan, PKPP kan, mana kata PKPP kan, pegawai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kalau ada tempat lain mungkin diperketatkan lah apalah itu. Pasal apa ada perbezaan? Kerana kerajaan ataupun pemerintah tengok kepada maslahah ataupun keperluan di tempat itu. Maka menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita untuk kita ikut benda tu. Kerana apa? Kerana ia juga boleh mendatangkan kemaslahatan. Kalau sekiranya seseorang tu langgar, dia terpaksa kena kuarantin. Contoh dia kata 14 hari kan, ada gelang merah. Gelang merah ke gelang apa? Gelang merah kot. Ke gelang pin ke? Kan? Dia kena duduk di rumah, tak boleh pergi mana. Tiba-tiba dia keluar pergi merayau juga. Maka dia telah melanggar peraturan, maka dia layak untuk dikenakan tindakan. Sebab perbuatan dia boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain. Dan secara umumnya hukum yang ada dalam Islam bahwasanya dah diletakkan oleh Nabi SAW, la darara wala dirara. Jangan kamu buat orang lain memberi mudarat, dan jangan kamu memudaratkan diri kamu, dan jangan kamu buat sesuatu benda yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Mana ini hukum secara umum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menerangkan kita, nak menjelaskan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam peraturan yang perlu diikut oleh manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menunjukkan kepada kamu peraturan-peraturan yang baik yang diikuti oleh orang mukmin sebelum kamu. Di sana ada peraturan yang baik, yang bagus, yang pernah dibuat, yang pernah diikut oleh orang yang sebelum kita. Ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Contoh puasa, hukum wajib puasa. Puasa ni bukan untuk kita saja Allah Taala wajibkan. Kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana Allah pernah perwajibkan puasa itu kepada orang mukmin, orang yang beriman sebelum kamu. Jadi nak cerita kepada kita, ada benda yang Allah suruh kita, dan benda tu juga Allah Ta'ala pernah suruh orang yang sebelum kita. Kenapa? Kerana Allah nak kebaikan kepada kita.
Allah nak kebaikan kepada kita. Maka sebab itulah bila suatu benda diperintah oleh Allah supaya kita buat, maka tentu benda tu ada kebaikan dan manfaat untuk kita. Dan suatu benda yang Allah Ta'ala perintah kita tinggal, suatu benda yang Allah Ta'ala larang kita buat, maka ianya menunjukkan bahawasanya sekiranya dilakukan oleh manusia, ianya akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Allah suruh kita makan benda yang halal, Allah suruh kita makan benda yang baik, dan Allah larang kita makan benda-benda yang diharamkan, benda-benda yang memabukkan, menunjukkan bahawasanya benda yang baik boleh mendatangkan manfaat kepada kita, dan benda yang tak baik boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat suatu benda tu adalah untuk kita. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua benda yang Allah Ta'ala buat ni adalah untuk manfaat, maslahah dan kebaikan kita. Maka sebab itulah kita sebagai hamba, jangan kita duk tanya banyak pasal apa ayam halal, kucing haram, tak usah duk tanya banyak. Kan? Allah Ta'ala kata halal, halal, haram, haram. Kalau kita tengok kucing, Masya Allah, makanan dia pun Masya Allah mahal, bagi mandi lagi, sakit pergi hospital lagi. Ayam ke kalau di kampung ke, Masya Allah, cagut mata hala. Kan? Lepas mata hala, cakap acak lah apalah, tapi ayam halal, kucing haram. Kalau ikut akal fikiran kita, sudah tentu yang bersihnya ialah kucing. Tapi Islam dia tak kira ikut akal fikiran kita. Maka sebab itulah ada benda yang boleh kita dapat dengan akal fikiran kita, dan ada benda yang kita kena ikut dia. Allah dan Rasul perintah kita tawaf Kaabah. Kalau kita fikir dengan otak kita, batu. Okey, ada apa batu? Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia kucup Hajarul Aswad, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia kucup Hajarul Aswad, dia kata apa? Ya Hajar, inni a'lamu annaki hajarun la tanfu wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabiluki ma qabaltuki. Sayyidina Umar kata, wahai batu, aku tahu hang ni batu, kamu tidak boleh memberi manfaat dan kamu juga tidak boleh memberi mudarat. Ada orang jual kelambu Kaabah, tak tahulah, mungkin ada sahabat-sahabat pernah dengar, wallahualam lah, tapi saya pernah jumpa lah. Orang jual kelambu Kaabah kecil-kecil, tak tahu duit dia jual, tak tahulah, oh ni kelambu Kaabah, kelambu Kaabah. Ada apa kelambu Kaabah? Sampai kadang-kadang ada orang sanggup bawa gunting kecil pergi gunting. Ada orang pergi bawa gunting kecil pergi gunting. Nak buat apa kelambu Kaabah? Tidak tahu dia orang tukar kelambu Kaabah. Jadi nak cerita pada kita, benda tu sebenarnya tak ada apa pun. Kita aja ditipu oleh syaitan. Jadi Hajarul Aswad datangnya dari syurga, sudah tentu pada pandangan kita, pemikiran kita, benda ni benda yang hebat. Tapi pada hakikatnya Sayyidina Umar kata apa? La tanfaq wa la tadur. Kamu tidak boleh memberi manfaat dan kamu tidak boleh memberi apa-apa kemudaratan. Kalau tak sabit aku tengok Rasulullah SAW kucup kamu, sudah pasti aku tak akan kucup, kata Sayyidina Umar, sebab batu. Jadi nak cerita kepada kita, ada benda yang kita kena buat saja. Kenapa? Kerana akal fikiran kita tak mampu untuk memahami benda tersebut. Sebab itulah perlu kepada iman tu tadi. Iman yang kukuh, iman yang kuat. Maka sebab itulah orang yang beriman, maka dia takkan rasa rugi dia habis duit 10,000, 20,000 pasal nak pergi pusing batu. Nak pergi pusing Kaabah. Kaabah tu batu lah kan. Pasal nak jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi tetamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dia sanggup korbankan 10,000, 20,000, mungkin ada orang yang lebih mungkin. Kerana apa? Kerana menyahut suruhan dan panggilan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah sunnatullah. Benda yang Allah Taala tunjuk kepada kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita buat, seperti mana yang Allah Ta'ala pernah suruh dan perintah umat Islam mukmin yang sebelum daripada kita.
serta menerima taubat kamu. Ini benda yang kita nak cuba kongsi. Kita kata syahid yang kita nak bahas malam ni, itulah Allah SWT sentiasa menerima taubat kita. Ni Allah Ta'ala sebut secara zahir ni, wa yatuba alaikum. Allah Ta'ala dia sentiasa bersedia menerima taubat kita. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah Ta'ala tahu bab manusia ni lemah. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Sebab itulah benda yang terlintas dalam hati kita, kalau kita tak buat, kalau yang baik dapat satu ganjaran. Apa yang terlintas dalam hati kita tetapi kita belum laksanakan lagi, kalau sekiranya benda yang terlintas dalam hati kita tu benda yang baik, maka kita akan dapat satu hasanah, hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Kalau benda yang tak baik yang terlintas dalam hati kita tetapi kita tak buat, dapat tak kebaikan? Dapat juga. Ini hebat Allah Ta'ala. Niat nak buat tak baik tapi tak buat, dapat pahala. Masya Allah. Lebih baik kita niat nak buat benda yang baik kan. Kalau kita niat nak buat benda yang baik dan kita buat, maka akan dapat 10 ganjaran. Niat nak buat tak baik dan buat, akan dapat satu ganjaran yang tak baik, sesaan ataupun dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita orang beriman, kita kena ingat, bila buat salah, bila buat dosa, cepat-cepat kita memohon pengampunan pada Allah. Tak usah duk simpan-simpan lah. Nak simpan buat apa? Dulu-dulu ada orang simpan bila pencen baru nak taubat. Dulu-dulu. Ni bila nak pergi surau, bila nak pergi masjid ni, bila nak pergi mengaji-ngaji, tunggulah pencen solah. Macamlah kita tahu umur kita boleh sampai pencen. Maka sebab itulah benda yang baik ni jangan kita tangguh. Benda yang baik jangan kita tangguh. Benda yang tak baik jangan kita simpan. Cepat-cepat kita memohon pengampunan pada Allah. Benda yang baik cepat-cepat kita buat. Kerana apa? Kerana takut-takut tak sempat kita nak buat, tiba-tiba kita telah dijemput oleh malakul maut. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Ini lagi jelas. Ini lagi jelas Allah Ta'ala sebut. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah Ta'ala mahu menerima taubat kamu. Allah nak. Allahu Akbar. Kalau kita baca ayat ni, Masya Allah, Masya Allah, Allah nak supaya kita bertaubat. Allah nak supaya Allah nak terima taubat kita. Contoh, seseorang tu nak bagi sesuatu pada kita. Dia nak bagi. Maka walaupun kita mungkin minta biasa-biasa aja, dia akan terus luluskan. Bos kita nak bagi cuti kat kita, cuma tunggu kita keluar apa? Orang kata apa? Bersuara aja. Kita baru, tuan saya nak atau ambil cuti tu. Dia bagi cuti tu. Pasal apa? Pasal memang dia nak bagi cuti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, Allah nak menerima taubat kita. Sebab itulah walaupun dosa kita banyak terlalu mana pun, tapi bila kita bersedia untuk memohon pengampunan pada Allah, Allah lagi-lagilah bersedia memaafkan kita, mengampuni dosa kita, dosa-dosa kita. Cerita bayang, bulan lepas mungkin saya cerita berkaitan dengan kisah Fir'aun kan, bulan lepas. Fir'aun sekiranya sekali je dia memohon pengampunan pada Allah, law istaghathani wastaghfarali marratan wahidah la ghafartuh. Sekiranya Fir'aun ni ketika dia masih hidup dulu, masa dia duduk sihat tu, dia merayu kepadaku, memohon pengampunan padaku sekali, saya kata Allah, aku pasti akan ampun dosa kamu. Dan bulan lepas kita dah cerita kisah seorang lelaki yang berdosa, buat salah kepada Allah selama 40 tahun. Hanya sekali dia memohon pengampunan pada Allah Ta'ala, ampun dosa dia.
Dan malam ni kita nak cerita kisah zaman Nabi Musa juga. Zaman Nabi Musa, ada seorang lelaki dia yang selalu menyakiti hati Nabi Musa. Selalu menyakiti hati Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkali-kali nasihat dia, ingatkan dia, tak peduli ke. Akhirnya Nabi Musa mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, sesungguhnya hamba kamu si fulan bin si fulan ni menyakiti hatiku, dah tak tahan dah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan pada Nabi Musa, Allah Taala kata apa? Lakama turid. Terpulang pada kamu nak buat apa? Mana Allah Taala bagi kebenaran, terpulang pada Nabi Musa, dia nak buat apa? Maka suatu hari ketika Nabi Musa AS melintasi lelaki ni dan bertemu dengan lelaki tersebut, lalu lelaki tu buat macam biasa lah, hina Nabi Musa, ejek Nabi Musa, macam-macam lah. Lalu Nabi Musa berdoa, Ya Allah, Nabi Musa perintah kepada bumi, wahai bumi, ibla', wahai tanah, telan dia sampai lutut. Lalu lelaki dia tadi terus jerulis masuk ke dalam tanah sampai lutut. Maka lelaki ini merayu pada Nabi Musa, wahai Musa, maafkan aku, wahai Musa, ampunkanlah kesalahanku. Wahai Musa, mana merayu pada Nabi Musa? Nabi Musa kata, wahai bumi, telan dia terus. Akhirnya sampai ke dada. Dia merayu lagi. Nabi Musa tak kira, telan terus. Akhirnya tenggelamlah lelaki itu masuk dalam tanah. Lalu Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi Musa? Ma aqsa qalbaka ya Musa. Alangkah kerasnya hatimu wahai Musa. Ma aqsa qalbaka ya Musa. Alangkah kerasnya hatimu wahai Musa. Dia dah merayu pada kamu, dah minta maaf pada kamu, tapi kamu masih lagi guna kuasa. Kita guna kuasa lah. Allah Ta'ala kata apa? Demi Allah, sekiranya dia merayu kepadaku, kata Allah, Ya Rabb. Tapi oleh kerana lelaki ni minta maaf kepada Nabi Musa, maka Allah Ta'ala tak bagi peluang lah kan. Tapi Allah Ta'ala kata, sekiranya lelaki ni merayu kepadaku, kata Allah, Ya Rabb, walaupun dia sebut hanya Ya Rabb, aku pasti akan selamatkan dia. Jadi nak cerita kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala ni bersedia memaafkan kita. Walaupun dosa kita banyak, walaupun kesalahan kita banyak, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersedia memaafkan kita. Maka sebab itulah jangan kita sia-siakan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita duk simpan dosa kita. Jangan duk sayang dosa-dosa kita. Walaupun mungkin kita akan melakukan dosa yang sama di masa akan datang, kesalahan yang sama di masa akan datang, tapi mohon dulu pengampunan, bertaubat dulu. Sebab belum tentu lagi kita sempat buat dosa di masa akan datang, belum tentu. Sebab kita tak tahu bila malakul maut akan ambil nyawa kita. Maka sebab itulah dengan kisah-kisah yang kita kongsi pada malam ni dan kisah-kisah yang kita sebut sebelum ni, kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita untuk kita bersihkan jiwa kita, supaya kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita ni dibersihkan oleh Allah Taala di dunia lagi. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan kita di sana, na'udzubillah min dzalik. Sekiranya Allah Taala bersihkan kita di sana, letih kita, jenuh kita. Akrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu antara orang yang disenaraikan oleh Nabi SAW ketika Fathu Mekah, antara orang yang disenaraikan jumpa bunuhan, tapi akhirnya dia memeluk agama Islam, berjuang mempertahankan agama Allah, akhirnya dia gugur sebagai syuhada. Masya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa tak kenal? Sehingga ada kalangan sahabat kata apa? Wallahi la nu'mina Umar hatta yu'mina himara ala Khattab. Dan bi Allah, Sayyidina Umar tak akan beriman sehingga berimannya kaldai keluarga Khattab. Mana tak ada sahabat yang nampak jalan bahawa Umar ni akan beriman. Tetapi Masya Allah,
dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Sayyidina Umar beriman, dan dalam masa yang sama Allah berjanjikan untuk Sayyidina Umar ni syurga. Beriman, ahli syurga, mati sebagai syuhada. Masya Allah, mati sebagai syuhada. Benar, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar berdoa. Setiap kali lepas sembahyang dia berdoa, Ya Allah, matikan aku di bumi Nabi-Mu, dan matikan aku di jalan agamamu sebagai seorang syuhada. Itu doa Sayyidina Umar. Matikan aku di bumi Nabi-Mu. Mana di Madinah. Kita ni kalau lagi Mekah takut nak doa mati di sana. Macamlah Malaysia ni bagus. Tak, mana bukan kata mati di Malaysia kan. Mana bukan Malaysia tak bagus dah. Mati di Malaysia dengan mati di Mekah, Madinah, mana lebih bagus? Mati di sana. Dapat syafaat Rasulullah. Orang ramai semayang kita, mungkin beratus ribu orang semayang jenazah kita. Masya Allah. Kalau 3 orang semayang jenazah kita pun dah dapat syafaat. Kita bayang kita mati di Mekah, mati di Madinah, berapa puluh ribu orang semayang jenazah kita. Masya Allah. Hampir setiap kali semayang ada aja semayang jenazah kan. Hampir boleh kata setiap kali semayang je ada aja semayang jenazah. Masya Allah. Kita tinggal di kalau dirazikikan Allah dapat pergi buat umrah, doa minta supaya Allah Ta'ala matikan kita, mati di Raudhah, mati ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mati depan Kaabah kan. Doa minta, nak takut apa? Duk sayang duk nampak kebun durian lagi ya. Duk nampak ayam dalam kandang lagi. Tak usah. Kita pergi sana tu kira kita tanam azam, ya Allah, matikan aku sebagai tetamu-Mu ya Allah. Minta ya Allah matikan aku ketika aku dalam ihram ke. Orang yang mati dalam keadaan ihram, ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari kubur, dia akan mati dalam keadaan dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Jangan kita takut mati di sana. Mati di mana pun mati. Atas kapal terbang mati, dalam laut mati, di rumah mati. Lebih baik kita minta mati di sana. Jadi Sayyidina Umar minta, ya Allah matikan aku di bumi Nabi-Mu, dan matikan aku sebagai seorang syuhada di jalan agamamu. Lalu sahabat kata, ya Umar, ini apa jenis doa ni? Madinah mana ada peperangan? Peperangan di luar Madinah. Sebab zaman Sayyidina Umar ni tidak berlaku peperangan di dalam Madinah. Semua berlaku di luar Madinah. Parsinya dengan Romnya dengan macam-macam di luar pada Madinah. Ni kamu doa apa ni? Sayyidina Umar kata, inilah yang aku minta pada Allah, terpulang pada Allah. Tapi Allah bagi tak? Allah bagi. Waktu subuh, ketika Sayyidina Umar sedang melakukan semayang subuh, solat subuh, lalu dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi, Abdul Rahman bin Muljim ke Abu Lu'lu'? Selalu nak tukar. Yang bunuh Sayyidina Ali dengan bunuh Sayyidina Umar. Abu Lu'lu' al-Majusi yang bunuh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar ditikam beberapa kali, lalu dia pengsan. Tak ada habis pun semayang subuh, tak ada habis pun. Usung dia bawa di rumah. Ketika dia sedar, di antara soalan yang pertama yang dia tanya pada dia, sempurna tak semayangku? Allahu Akbar. Kita bayang tengok. Dalam keadaan macam tu masih ingat lagi kepada semayang. Macam mana boleh ada di kalangan orang dalam masyarakat kita yang ambil tak indah terhadap semayang ni? Terutama di kalangan muda-mudi masyarakat kita, seolah-olah semayang ni macam tak ada apa. Sedangkan semayang itu merupakan tiang agama.
Di antara soalan yang pertama yang ditanya oleh Sayyidina Umar ialah, sempurna tak semayang subuh tu? Cik terbayang dalam keadaan perut terboreh. Dia bangun, dia sedar, dia minta minum, orang bagi dia minum susu, terkeluar susu ke urat perut ni. Cik terbayang, minum susu, keluar susu ke urat perut. Tapi masih ambil berat lagi tentang semayang, Masya Allah. Ini ahli syurga, orang yang disebut bahwasanya dia takkan beriman sehinggalah berimannya kaldai keluarga Khattab. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak, Allah Subhanahu Wa Taala pilih Sayyidina Umar menjadi salah seorang yang penyebab kepada mulianya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan permintaan Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar mati di bumi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mati sebagai seorang syuhada. Masya Allah. Jadi nak cerita kepada kita, jangan kita berputus asa daripada memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Taala. Kenapa? Kerana Allah Taala dah bagi jaminan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Ni ayat ni memang terang-terang Allah Taala. Allah nak kita, kalau mak ayah kita nak makan sesuatu, kita pergi cari tak? Mak kita tiba-tiba datang jumpa kita, dia kata nak, mak teringin nak makan tom yam, contoh kan, teringin nak makan tom yam di kedai sekian-sekian. Karena dulu-dulu masa muda-muda lu mungkin ayah kita pernah bawa kan, mana tahu kan. Jadi dia teringin nak makan. Agak-agak kita sebagai anak yang soleh, kita anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak kita pergi cari tak makanan tersebut yang mak kita nak. InsyaAllah kita akan pergi cari. Walaupun kita terpaksa bayar dengan bayaran yang tinggi, kita akan pergi cari. Pasal apa? Pasal mak kita nak makan. Ini Allah nak. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah nak menerima taubat kita. Maka bila Allah nak, kita kena tunaikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Allah Taala tu gembira dengan sebab kita. Sebab bila Allah Ta'ala nak dan kita laksanakan kehendak Allah, sudah pasti Allah Ta'ala gembira terhadap kita, betul tak? Sudah pasti Allah Ta'ala seronok dengan kita. Maka marilah kita buat benda yang Allah seronok. Kita buat contoh mak ayah kita tadi, kan? Kalau mak ayah kita nak suatu benda, kalau mak ayah kita seronok dengan suatu benda, kita akan buat, kita akan layan, kita akan tunaikan hajat mereka. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nak. Walillahil mathalul a'la. Maka jangan kita sia-siakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki ni. Biar kita jadi orang yang mengembirakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pesan pada anak-anak kita, pesan pada cucu-cucu kita, buat satu benda yang menggembirakan Allah. Bila kita buat benda yang Allah Ta'ala gembira, maka sudah pastilah Allah akan menggembirakan kita. Wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima, kata Allah. Sedangkan orang-orang yang mengikut hawa nafsunya, mereka mahu kamu sesat di dalam kesesatan yang sangat besar. Musuh-musuh Islam nak kita ni terpesong. Syaitan nak kita ni tenggelam dalam dosa kita, tenggelam dalam maksiat kita. Wa zuyyina lahum su'u a'malihim. Syaitan hiasi benda yang tak baik tu nampak baik. Syaitan nampakkan maksiat tadi dengan rupa yang cantik, rupa yang baik. Orang duk tikam ekor, berapa banyak dia duk kena. Orang duk main judi, orang yang minum arak, dan benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tapi bila syaitan ni hiasi benda tu, percantikkan benda tu, akhirnya orang selesa buat. Maka benda ni telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kamu dah terlajak, walaupun kamu dah terpesong daripada jalan yang sebenar, maka balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Balik ke landasan agama, balik ke pangkal jalan.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersedia menerima taubat kita, bersedia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah Taala tutup ayat ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah mahu memberi keringanan kepada kamu. Allah nak meringankan kita. Dosa ni satu beban. Dosa ni satu beban. Berat. Sebab itulah di antara pesanan Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Ada 4 pesanan Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Yang Abi Dzar kata, hunna ahabbu ilayya minad dunya wa ma fih. 4 nasihat yang dipesan oleh Nabi SAW lebih berharga, lebih bernilai kepadaku, kata Abi Dzar, berbanding dengan dunia dan isinya. Dan salah satu pesanan Nabi kepada Abi Dzar apa dia? Ya Aba Dzarrin khaffif dhahraka fa innal aqabata ka'ud, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Wahai Abu Dzar, ringankan beban kamu. Kerana bukit yang kamu nak daki begitu tinggi. Jadi untuk memudahkan kamu daki bukit tersebut, kamu perlu ringankan beban kamu. Jadi dosa ni merupakan beban, benda yang akan menyusahkan kita. Maka sebab itulah beban dan benda yang menyusahkan kita ni, marilah kita buang di dunia ni. Mohonlah pengampunan kepada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat bersedia mengampuni dosa-dosa kita. Yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita bahwasanya manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Kita ni lemah. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala tahu kita ni lemah. Manusia tak mampu untuk lawan hawa nafsu dia, melainkan orang yang Allah Ta'ala selamat je. Manusia tak mampu nak lawan godaan syaitan, melainkan orang yang diselamatkan oleh Allah ya. Sebab itulah kita pernah dengar ada di kalangan ulama-ulama yang kadang-kadang terpesong dengan godaan syaitan. Kita pernah dengar kisah Bal'am bin Ba'ura. Kita pernah dengar kisah Barsisa dan ulama-ulama yang hebat sebelum ni. Bagaimana ada di kalangan mereka yang terpesong. Dan di zaman kita, itu cerita zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman kita ada seorang syekh hafizul Quran, hebat, ilmu dia hebat, akhirnya masuk Kristian. Pasal apa? Kerana nak kahwin dengan seorang perempuan. Kerana nak berkahwin dengan seorang wanita yang cantik. Wanita ni beragama Kristian. Wanita ni kata, kalau kamu nak berkahwin dengan saya, kamu kena jadi Kristian, kena tukar agama. Lalu syekh ni, ulama ni tak banyak cakap dah, terus murtad daripada agama Allah. Sehingga anak murid dia datang, wahai tuan guru, tolonglah ingat balik apa yang tok guru ajak kami dulu ni. Macam-macam nasihat yang disampaikan oleh anak murid dia. Tapi dia kata itulah, takat ni memang tak boleh berubah. Memang itulah pendirian dia. Akhirnya berkahwin dia dengan perempuan tadi. Dah berapa lama? Bertahun-tahun. Lalu anak murid dia datang jumpa dengan dia, tuan guru. Setelah tuan guru murtad ni, apa lagi yang ada dalam hati tuan guru? Apa ada lagi? Ilmu Quran apa yang ada? Dia kata 30 juzuk Quran yang aku pernah mengapai tu, yang tinggal hanya satu ayat je. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin.
Hanya 3 ayat ni saja yang dia masih ingat, yang lain semua habis. Allah Ta'ala tarik ilmu dengan sebab murtad tadi. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir ni bercita-cita, mengharapkan kalau mereka ni juga boleh menjadi orang Islam. Itu je ayat yang dia masih ingat. Akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri kesedaran pada Syekh ni, akhirnya dia kembali balik kepada Islam. Kembali balik kepada Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Dan isteri dia pun masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, memohon pengampunan kepada Allah, mula balik menghafal Quran. Mana sebab Quran tu dah habis, dah dia hilang, Allah Ta'ala tarik. Tapi bila dia dah mengucap syahadah dan memeluk agama Islam, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah Ta'ala bagi pada ilmu pada dia. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya ilmu ni Allah Ta'ala boleh tarik dengan sebab maksiat kita. Maka bersedialah kita memohon pengampunan kepada Allah, mengakulah kelemahan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلت في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.